Mula slow-slow kita mula muka surat insyaAllah malam ni kita akan sambung, kita akan teruskan sambungan kitab Misbahul Munir. Tuan, kitab Misbahul Munir, anjuran surau An-Nur, Persian sebelah Putrajaya. Kita meraihkan kawan-kawan kita daripada surah An-Nur yang create program malam ni untuk meneruskan aktiviti biasa kita setiap bulan, kuliah di surah An-Nur hari Isnin minggu keempat. Okey, kita boleh start tuan-puan. Muka surat kita akan sambung muka surat 13. Muka surat 13 huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Huraian kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Malam ni insyaAllah kita akan settlekan, kita akan habiskan kesimpulan yang terakhir malam ni. Sebelum kelas akan datang, kita akan mula dengan tajuk baru, itu tajuk utama, huraian sifat wujud. InsyaAllah itu akan datang. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, muka surat 13 perenggan di bawah, iaitu kesimpulan dia yang terakhir malam ni kita akan habiskan. Bermula segala perkara. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bermula segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Baik, sebelum daripada ni tuan-puan, perenggan yang pertama itu kita dah bincang secara asas. Dia dah cerita tentang makna ilmu usuluddin, nama-nama ilmu usuluddin, dan juga disimpulkan hukum akal, antara benda yang paling penting dan kita kena kuasai sebelum kita bincang sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, sebelum kita fokus dan kita bincangkan ciri-ciri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dalam kitab kita ini bincang 20 sifat tuan-puan, 20 sifat ataupun 20 ciri kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum itu kita kena tahu asas, iaitu hukum akal. Kita dah bincang sebelum daripada ini. Kemudian malam ni dia akan simpul balik secara langsung sahaja, disimpul balik secara umum, secara langsung, tidak secara detail, kerana kita dah tahu, kita dah bincang secara detail wajib bagi akal merujuk kepada apa, mustahil pada akal juga merujuk kepada apa, dan harus pada akal. 3 asas yang kita dah bagi formula dia. Ada 2 ataupun 3 formula asas, ataupun formula sifir, kita dah bagi sifir hukum akal, mudah untuk kita faham. Apabila kita sebut wajib bagi akal, kita ingat sifir dia. Apabila kita sebut mustahil bagi akal, kita kena ingat sifir dia. Sifir itu bahasa kita sahaja, tapi sebenarnya dia merujuk kepada makna wajib, makna mustahil dan makna harus. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula segala perkara. Jadi mubtada. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi segala perkara ini kena kepada apa? Kena kepada wujub, kidan, baqa, sampailah kalam, ataupun sampailah kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman. 20. Bermula segala perkara. Perkara mana? Perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ini perkara yang tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala. Apabila sebut saja wajib, tuan-puan, kita tergambar di minda kita merujuk kepada sifir. Apabila sebut wajib, merujuk kepada mesti ada, ataupun merujuk kepada mesti sungguh, ataupun tentu sungguh. Itu dia punya makna wajib. Makna wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib tu kena kepada wujubun. Nak kepada wujud, bukan nak kepada wajib. Adapun wajib tu dia panggil perkara yang. Wajib kena pada perkara, tapi wujub tu kena pada hukum. Apa dia wujub? Iaitu mesti. Mesti apa? Mesti ada. Ataupun kita panggil mesti sungguh, ataupun tentu sungguh. Apa yang tentu sungguh? Tentu sungguh ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun tentu sungguh ada zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kamalat. Tu. Yakni yang kata wajib bagi Allah tu apa dia? Dia nak tafsirkan kata wajib bagi Allah Ta'ala. Kok kita tak faham kata wajib. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala ni dia merujuk kepada apa? Kena faham makna dia. Wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh. Kena pada perkara yang tentu sungguh. Cuma
yang sebenarnya bukan perkara lah, perkara tu muta'allam, tapi kena pada hukum, iaitu tentu sungguh bagi Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, yakni tahu serta mengaku. Yang wajib ni wajib hukum syarak. Jadi benda yang wajib bagi Allah Ta'ala, wajib bagi akal, wajib bagi Allah Ta'ala tu, yang ni kena pada benda mesti sungguh ataupun mesti ada tu, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, yang ni kena tahu. Wajib syarak dia panggil. Wajib syarak ni wajib belajar, wajib ambil tahu, wajib belajar sehingga tahu tanpa terhad kepada tempoh masa tertentu. Kadang-kadang ni orang dia limitkan masa dia. Nak belajar 2 tahun sahaja, nak belajar 3 tahun sahaja, nak belajar khatam 1 kitab sahaja. Maka sebenarnya bukan limit masa, cuma limit masa ni apabila kita dah tahu, kita dah pandai, kita dah faham, bolehlah ekstra tambah masa mengikut limit yang kita hadkan. Tetapi tanggungjawab Allah Ta'ala yang kata wajib atas mukallaf, wajib atas ni wajib syarak. Yang kata wajib atas mukallaf, Allah Ta'ala paksa ke atas tiap-tiap individu yang statusnya mukallaf. Wajib ni wajib belajar sehingga tahu serta mengaku dalam hati. Wajib belajar ni sampai bila? Sampai tahu, tanpa terhad kepada tempoh tertentu. Tanpa terhad. Kalaulah 3 tahun baru tahu, wajib sampai 3 tahun barulah dia faham, barulah dia tahu, barulah boleh tahu serta mengaku. Apa benda dia nak mengaku, benda yang kita mengaku, dia akan sebut di hadapan. Baik, wajib. Ini kata perkara wajib bagi Allah Ta'ala ini, yang kena tentu sungguh ataupun mesti ada tu, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui ini, tahu. Serta mengaku. Tahu saja tak dinamakan iman. Kita dah bahas panjang sebelum daripada ini, tuan-tuan. Nak dinamakan iman, nak dinamakan i'tiqad, kena tahu. Tahu ni merujuk kepada faham. Kena faham serta mengaku. Apabila dia faham, maka dia mengaku benda yang dia faham. Dia mengaku benda yang dia nampak di hati dia. Dia mengaku benda yang dia tahu. Maka pengakuan tentang benda yang dia tahu itulah dipanggil iman. Dia faham tentang ciri kesempurnaan. Dia faham yang ciri-ciri ataupun perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, yang termasuk dalam mustahil. Dia faham, dia nampak, dia tahu, serta dia pegang dalam hati dia. Tentang ciri kesempurnaan yang banyak. Ciri-ciri kesempurnaan wajib dia tahu. Maka apabila dia pegang dalam hati dia apa yang dia tahu, membetuli dengan akidah yang sahih, maka dinamakan iman. Dinamakan orang yang ada orang yang ada akidah. Sebab itulah dikata serta mengaku. Mengaku tu kait kepada mengaku. Mengaku tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku ni dengan tentu sungguh di dalam hati mereka. Kena mengaku dengan tentu sungguh dalam hati mereka. Mengaku dengan dia nampak, dia tak, dia tahu, dan dia mengaku tu pula dengan jazam, dengan putus, dengan tentu sungguh dalam hati mereka. Mana dia khabar? Amat banyak. Yang kata perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan perkara wajib bagi Allah Ta'ala yang kata wajib bagi Allah Ta'ala kena kepada wujud qiyam baqa ini, yang wajib syarak kita tahu dan kita mengaku secara putus ini, mana dia? Iaitulah amat banyak, tidak dihingga akan perkara yang wajib tadi, melainkan Allah jua. Jadi amat banyak tu khabar kepada bermula segala perkara. Jadi khabar dia jauh ke mana? 2 baris ataupun sebaris lebih baru jumpa khabar dia. Ini standard lah. Kitab Jawi ataupun kitab Arab. Mubtada tak semestinya selepas mubtada terus jumpa khabar. Kadang khabar ni selan 2 baris, kadang selan 3 baris, kadang selan kalaulah kitab Sulamus Sibyan, kadang-kadang selan seperenggan.
Wawul atah begitu juga. Atah kadang-kadang senggan dua lai, barulah bertemu apa nama ini, ma'tuf, sambung dengan tempat dia disambung. Baik, ini khabar bukan atah. Baik, amat banyak yang kata perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, amat banyak tidak dihingga dia akan perkara yang wajib itu, melainkan Allah jua. Ini kita dah bahas sebelum pada ni. Dia panggil cara i'tiqad, cara ijmal. Ada i'tiqad, cara tafsil. Sifat kesempurnaan secara ijmalnya yang wajib kita pegang dan hati kita, wajib kita i'tiqad, wajib kita beriman, iaitu sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah Ta'ala ini amat banyak tidak mampu dihingga, tidak boleh dihitung, melainkan Allah jua yang mengetahui. Itu secara umum. Adapun secara tafsil satu persatu yang kita wajib mengetahui hanya 13 jua di atas qaulian apa nama tamak, dan 20 sifat di atas jalan yang masyhur. Habis. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu dengan sungguh semuanya itu. Semua perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, wajib mengaku dalam hati mereka itu dengan sungguh semuanya itu. Semuanya itu bagi Allah Ta'ala. Dan segala lawan, perkara yang wajib, yang 20 sifat dalam kitab kita ini, ataupun 13 ciri dalam kitab apa nama aku imam, yang wajib kita beriman ataupun wajib kita i'tiqad, dan juga yang wajib kita mengaku, wajib kita tahu serta mengaku. Apa dia? Dan segala lawan bagi yang wajib itu. Segala yang lawan bagi wajib, iaitu apa dia? Iaitu merujuk kepada mustahil ataupun istihalatu mustahil. Merujuk kepada perkara yang mustahil ataupun istihalatu mustahil, kena pada hukum akal yang kedua, iaitu istihalah. Dan segala lawan bagian wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Mustahil ni kena kepada perkara lah. Adapun istihalah tu kena pada hukum. Yang kata mesti tak ada, mesti tiada. Mesti tak ada, mesti tiada, mesti tidak ada. Iaitu kena pada istihalah tu mustahil. Mustahil ni perkara. Perkara. Buta orang panggil mustahil. Kalaulah kita panggil mesti tak buta, mesti tak itu kena merujuk pada istihalah. Merujuk pada istihalatu mustahil. Mesti tak apa dia? Tak perkara mustahil. Mesti tak ada. Tak ada apa yang tak ada tu? Perkara mustahil tu tak ada. Apa dia perkara mustahil? Buta Allah, peka Allah Ta'ala, lemah Allah Ta'ala, bisu Allah Ta'ala. Semua tu adalah mustahil, benda yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni yang kata mustahil itu apa? Perkara. Perkara yang kena pada perkara. Bukan kena pada istihalah hukum. Kena pada perkara. Perkara yang tentu tidak. Kena pada perkara yang tentu tidak. Kena pada perkara yang mesti tidak. Tidak apa? Tidak atas Allah Ta'ala. Benda yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Apa dia? Seperti buta Allah Ta'ala, lemah Allah Ta'ala, apa nama ini, peka Allah Ta'ala, bisu Allah Ta'ala. Tu dia panggil perkara yang mustahil. Ada hukum istihalah tu kena pada tak tu. Kena pada tak ada. Buta Allah Ta'ala. Tak buta. Allah bersifat dengan apa? Bersifat dengan mesti tak buta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala itu yang wajib, sama juga. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini sama juga dengan perkara yang wajib. Sama perkara yang wajib bagi akal.
Perkara yang wajib bagi akal pun menjadi kewajipan atas mukallaf untuk mengaku, untuk tahu serta mengaku. Sama juga dengan perkara yang mustahil. Bukan kita nak mengaku mustahil tu, bukan nak mengaku buta tu. Yang kita mengaku istihalah. Yang kita nak mengakunya ialah mesti tak buta pada Allah Ta'ala. Mesti tak lemah. Mesti tak lemah, mesti tak bisu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat perkata. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu, mengaku tu dengan tentu tidak semuanya itu. Dengan tidak semuanya itu, semuanya perkara mustahil itu kita mengaku tentu tak sama sekali. Mesti tak dak sama sekali. Perkara mustahil tu benda tak layak bagi zat Allah Ta'ala. Lemah tak layak bagi zat Allah Ta'ala. Terpaksa tak layak bagi zat Allah Ta'ala. Bisu tak layak bagi zat Allah Ta'ala. Semua itu kita, semuanya itu dia panggil apa? Dia panggil dia panggil sifat dia panggil mustahil. Mustahil, perkara yang mustahil, yang tidak layak pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita mesti mengaku. Yang kita mengaku tu adalah kena pada istihalatu mustahilun. Mudah saja tuan-puan. Sebab dia isu yang tuan-puan, isu pengakuan dalam hati kita berkaitan dengan ciri-ciri Allah Ta'ala, berkaitan dengan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, dan berkaitan dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita menggunakan apa? Menggunakan hukum akal untuk decide satu persatu. Baik. Sekejap lagi kita akan buat kesimpulan. Baik. Tetapi ada sikit lagi tu. Jadi perkara yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya itu tu pun amat banyak juga, samalah banyak juga perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala ini. Tetapi istidrak, sungguh pun kata banyak, tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan bilan satu-satu itu 20 sifat. Sungguh perkata banyak sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, banyak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang wajib secara tafsil, wajib kita beriman secara tafsil, secara satu persatu kena tahunya, bilangannya 20 sahaja. Dan lawan pula 20. Lawannya yang ni mustahil, lawannya pula 20. 20 wujub, 20 istihalah. Bukan mustahil, 20 istihalah. Serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Ada dalil naqli ataupun dalil aqli tiap-tiap satu itu. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama atasnya, atas 20. Setengah ni termasuk sebahagian daripada ijma' ulama. 20 sifat yang ataupun ciri kesempurnaan Allah Ta'ala yang wajib kita tahu serta mengaku itu termasuk sebahagian daripada ijma' ulama. Maka barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia akan sifat 20, maka jadi kafir wal'iyadzu billah. Kenapa? Apabila dia menafi, dia mengingkar ijma' ulama, jadi kafir. Ini kaedah dia ada disebut dalam kitab, di belakang ni pun dia akan sebut, dan dalam kitab I'anatul Talibin pun sebut. Antara yang jadi kafir wal'iyadzubillah iaitu mengingkarkan ijma' para ulama, sepakat para ulama. Tiba-tiba dia ingkar ataupun dia mengingkarkan
ijma' ulama ini termasuk perkara yang jadi kafir. Baik, kerana apa mengingkarkan ijma' jadi kafir ni? Kerana ia seseorang itu mengingkarkan ijma'. Tu jadi kafir tu. Ilah jadi kafir tu. Lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Apabila dia ingkar ijma' ulama, sekaligus dia mengingkarkan ada Tuhan. Kenapa? Kerana ijma' para ulama wajib kita mengetahui untuk mengenal Allah Ta'ala. Wajib kita mengetahui serta mengaku ciri yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebanyak 13 ataupun 20 ciri. Tiba-tiba dia ingkar. Dia tak, panggil apa? Dia mengingkar, membangkang yang kata kesepakatan ulama, persetujuan seluruh para ulama, dia ingkar, menyebabkan sekaligus dia turut ingkar adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana sifat ciri 20 itu membincangkan ciri adanya Allah Ta'ala, adanya bersifat dengan kidam, lagi baqa, lagi mukhalafatuhu lil hawadith, lagi qiyamuhu binafsih, lagi wahdaniyah. Itu ciri-ciri yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang termasuk dalam 20 ataupun 13 ciri yang diijma' ulama. Sekaligus lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Kenapa jadi ingkar ada Tuhan? Kerana ada itu, jadi wujud itu, sifat wujud tu, setengah daripada sifat ataupun ciri yang 20 itu. Kalau kita ingkar ijma' ulama, menyebabkan kita menafikan wujudnya Allah Ta'ala. Kerana salah satu daripada ciri Allah Ta'ala yang 20 itu, ada itu, kerana ada itu, kerana sifat wujud itu, setengah daripada sifat yang 20 itu. Berertinya, tidak boleh kata Tuhan ada. Dan sebagainya. Kalau nafi, kita ingkar ijma' ulama, maknanya seolah-olah kita tak boleh nak ucapkan Allah Ta'ala ni ada. Kenapa? Kerana ijma' ulama mengatakan bahawa ijma' sepakat dan persetujuan para ulama, sifat 20 ini, salah satu sifat 20 ini membincangkan tentang ciri apa tuan-puan? Ciri adanya Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingkar ijma' ulama, bermakna kita menolak adanya Allah Ta'ala. Bererti tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Dan sebagainya ni merujuk pada ciri lain. Dan tak boleh nak kata Allah Ta'ala ini sifat kidam. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sedangkan ayat Quran menegaskan Allah bersifat dengan sifat kidam. Allah bersifat dengan tidak ada permulaan bagi adanya diri Allah. Kewujudan diri Allah itu tidak ada permulaan bagi adanya diri Allah. Ini Allah declare, Allah sebut secara direct di dalam Quranul Karim. Yang diijma' oleh para ulama, ciri Allah Ta'ala ini ada yang kidamun, yang tidak dimulai dengan ada. Itu merujuk kepada kidam. Yang disebut wal awal, iaitu dialah awal. Allah Ta'ala sebut dialah awal, merujuk awal itu bukan yang pertama. Tetapi yang awal merujuk di sini merujuk kepada yang awal yang tidak ada mula bagi adanya diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bererti tidak boleh kata Tuhan ada, bererti tidak boleh kata Tuhan tu kidam, bererti tidak boleh kata Tuhan baqa, sedangkan Allah sendiri yang declare bahawa dia baqa. Mana baqa? Wal akhir. Dan dialah Allah yang akhir, yang bukan ada penghujung. Yang ni akhir dengan makna tidak ada penghujung bagi diri Allah. Itu sifat salbiah yang kita bincang sebelum daripada ni. Merujuk kepada sifat apa? Sifat yang ternafi, bukan manafi. Salbi ni ternafi, bukan salib. Dia beza. Salbi beza dengan salibun. Itu kita bahas dulu. InsyaAllah ke depan kita bahas lagi. Salibun beza dengan salbi. Salbi ini dia panggil apa? Dalam ilmu, bukan salbi dalam ilmu bahasa Arab komunikasi. Dia kalau bahasa Arab komunikasi mana negatif. Salbi ini merujuk kepada ternafi. Sifat yang jenis ternafi, tak perlu menafi.
Dia panggil intifa. Ternafi. Tak perlu menafi. Ternafinya diri permulaan bagi Allah. Itulah dia kidam. Ternafi ada mula bagi adanya ataupun bagi kewujudan Allah Ta'ala. Itulah dia diri kidam. Bukan perlu menafi. Bukan perlu menafi adanya mula. Ternafi ada mula itu diri kidam. Itulah dia dipanggil diri kidam ataupun sifat kidam yang ada pada Allah. Ternafi ada akhir. Ternafinya akhir. Ternafi dia panggil pertupan baka, kekal. Apa makna kekal? Tidak ada penhujung. Ternafi belah hujung. Ternafi belah tutup. Untuk dulu cara orang tua-tua tuan-puan, ternafi belah tutup. Makna apa? Ternafi hujum, ternafi penhujum. Tidak ada penhujum. Itu dipanggil kekal selama-lama. Kekal selama-lama. Baik. Bererti tidak boleh kata Tuhan ada kalau ingkar ijma' ulama. Kalau ingkar ijma', kalau apabila ingkar ijma' bermakna secara langsung, secara secara langsung, secara direct, kita menafikan ciri-ciri kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciri-ciri kesempurnaan ada pada Allah. Bermakna kita bererti tidak boleh kata Tuhan ada, tidak boleh kata Tuhan kidam, tidak boleh kata Tuhan baqa. Itu maksudnya dan sebagainya. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir. Wal'iyazubillah. Kalaulah orang yang tak boleh kata Tuhan ada, dalam 20 ciri ni, 20 sifat yang ijma' ulama' ni, sifat ada, sifat kidam, sifat baqa, sifat tak serupa dengan baharu, sifat tak berhajat kepada yang lain, sifat wahdaniyah, sifat esa. Itu ciri-ciri yang ada dalam Quran. Tiba-tiba dia mengingkar. Maknanya, tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir wal'iyazubillah, minta jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab tu tak boleh kita tak boleh nak menolak sifat 20 ini. Demikian lagi tidak sah iman. Begitu juga. Demikian lagi ni. Begitu juga. Sama juga dengan orang yang ingkar ijma' ulama. Begitu juga. Sama juga. Sama juga nisbah mana? Nisbah sama-sama tidak ada iman. Tu demikian lagi tidak sah iman. Dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala. Bukan di sisi manusia. Tapi yang jadi kufur itu di sisi Allah Ta'ala. Mana? Orang-orang yang tidak peduli. Orang yang tak peduli ni sama juga dengan orang engkar ijma' ulama. Orang yang engkar sifat 20. Sama nisbah apa? Nisbah tidak sah iman. Cuma tidak sah iman nisbah Allah Ta'ala. Bukan nisbah zahir. Bukan nisbah kita. Kita tak boleh nak ukur sebab kita tak tahu. Tapi nisbah di sisi Allah Ta'ala, orang yang tak peduli ni, tidak ada iman nisbah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang kata tak peduli ni? Badal. Ada tak kata, tiada pun tak kata. Nak kata ada Allah pun senyap. Nak kata tak ada Allah pun senyap. Dia tak kata ada Allah Ta'ala bercirikan kesempurnaan begini-begini. Dia tak kata juga Allah Ta'ala tak ada. Bahkan semata-mata senyap. Tak kata apa pun senyap. Aja nampak baguslah senyap. Tapi diri di sisi Allah Ta'ala, orang yang senyap ni tak nak ambil peduli tentang kewujudan Allah Ta'ala, tak nak ambil tahu, tak nak cakna tentang Allah Ta'ala, hanya tahu sekadar nama saja. Nak kata ada Allah Ta'ala pun tidak, nak kata tak ada pun tidak. Senyap. Ambil jalan selamat senyap. Tak selamat juga. Ambil jalan selamat kononnya, tapi tak selamat juga di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tak kenal. Kerana tak mengenal Allah Ta'ala juga. Tak mengaku juga Allah Ta'ala. Kalau mengaku pun tak kenal. Ada pun pada zahir, pada di sisi Allah Ta'ala dia kufur. Ada pun pada zahir, dihukum akan orang yang tak peduli tentang ada dan tak ada Allah Ta'ala ni. Islam, pada zahirnya kita hukum Islam.
nahkum bizahir. Kita hukumkan pada zahir dia ni Islam. Jika ia berasal hukum Islam tu jika ia orang yang tak peduli tu, tak kata ada, tak kata tak ada tu, berasal keturunan Islam. Kalau asal nasab dia Islam, maka kena hukum Islam pada zahirnya. Maka wajib atas orang yang hidup, wajib atas jalan kifayah, atas jalan fardu kifayah. Orang yang hidup ini membicarakan kematiannya, yakni menguruskan hal ehwal jenazahnya apabila mati. Apabila mati kita janganlah tahu dia jaga. Kenapa? Kerana hukum pada zahir. Hukum pada zahir saja. Kita tak pernah dengar ucapan di lidah dia mengatakan Allah ni tak ada. Kita tak pernah dengar ucapan yang boleh menggelincirkan akidah. Tak pernah dengar ucapan yang boleh menggelincirkan akidah dia. Maka kita hukumkan pada zahir. Apabila hukum zahir, dia Islam. Apabila Islam, wajib syarak atas orang yang hidup membicarakan, mengurus, mentajhiz kematiannya, hal ehwal jenazahnya apabila mati. Wallahu a'lam. InsyaAllah masuk tajuk baru dalam next kelas ini. Kita akan bincang tajuk baru dan juga merupakan kandungan utama kitab Usuluddin, tuan-puan. Inilah dia kandungan utama. Kita dah settle bincang topik-topik asas, dan topik paling asasnya, tuan-puan, iaitu hukum akal. Kerana dia perantaraan untuk mengenal Allah Ta'ala. Kalaulah tak faham hukum akal, tuan-puan, menyebabkan dia akan sukar untuk memahami ciri-ciri kesempurnaan ada pada Allah. Sebab kita dah sebut sebelum daripada ni, tuan-puan, kesimpulan yang kita buat sebelum daripada ni, iaitu kita ini bukan dituntut, bukan diwajibkan kata kita mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Tidak. Kita bukan dituntut atas kita mengenal hakikat, mengenal realiti diri Allah Ta'ala. Tidak. Dan juga kita tidak dituntut untuk mengenal hakikat sebenar sifat Allah Ta'ala. Walaupun kita sering mengulang, kita sebut selalu pendekatan ataupun metodologi mengenal Allah Ta'ala yang dirintis oleh ahli sunnah wal jamaah, iaitu mengenal melalui pendekatan mengenal ciri yang ada pada Allah, mengenal sifat yang ada pada Allah. Tetapi ingat, tuan-puan, bukan mengenal hakikat sifat. Bukan kita nak kenal hakikat wujud, bukan nak kenal hakikat qidam, bukan nak kenal hakikat baqa, bukan nak kenal hakikat sampailah kalam. Bukan. Tetapi kita dituntut oleh Allah Ta'ala mengenal hukum sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Maka apabila kita nak kenal hukum sifat, hukum ciri yang ada pada diri Allah Ta'ala, maka sebab itulah perantaraannya, wasilahnya, kita kena kenal hukum akal. Kita dah bagi formula hukum akal, tuan-puan. Formula pula sifir hukum akal. Sifir tu nama saya, bahasa saya sajalah, tuan-puan, mudah. Kena tahu wujub merujuk pada apa, mustahil, istihalah merujuk kepada apa, harus merujuk kepada apa, ataupun dia panggil jawaz, jaiz, jaiz. Merujuk kepada apa. Kita dah bagi sifir mudah untuk kita ingat. Apabila sebut wajib bagi akal, merujuk kepada mesti ada, ataupun mesti sungguh, ataupun tentu sungguh. Itulah dia panggil hukum wajib. Dia panggil wujub, kena pada wujub, bukan kena pada wajibun. Wujubun, wajibun. Mesti ada. Ada apa? Ada perkara. Baru kena pada perkara. Mesti ada apa? Mesti ada. Ataupun tentu sungguh. Mesti ada, mesti sungguh, tentu sungguh. Semua tu. Tentu sungguh apa? Perkara. Barulah kita sangkut kepada perkara. Tentu sungguh Allah bersifat dengan qidam. Tentu sungguh Allah bersifat dengan baqa. Maka tentu sungguh, ataupun mesti sungguh Allah bersifat dengan baqa. Itulah dia tanggungjawab kita yang Allah paksa kita untuk kita faham, untuk kita pegang dalam hati kita, supaya kita nampak dalam hati, sehingga kita mengaku sungguh. Apa dia? Mesti sungguh Allah ni bersifat dengan apa? Bersifat dengan qidam. Mesti sungguh Allah bersifat dengan baqa. Tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Apabila akal tak boleh terima, tuan-puan, nak kata tak ada,
maka keluarlah dia punya sifir dia mesti. Tu bahasa mesti kena faham. Akal tak boleh keluar, la yutasawwaru. Tu dia punya takrif yang kita dah bahas sebelum daripada ni. Takrif yang panjang. Tapi tak perlu ingat takrif panjang tu, kita ingat inti. Kita pegang intipati sahaja. Intipati tu mesti, sungguh, tentu, sungguh, mesti, sungguh, tentu, sungguh ataupun mesti ada. Itu saja, mudah saja. Kalau mustahil ataupun istihalah, mesti tak ada. Mesti tak ada, mesti tiada ataupun mesti tak sungguh. Itu dia punya mustahil istihalah. Mesti tak ada. Apa dia? Perkara mustahil. Barulah kita sangkut kepada muta'alaq dia. Baru kita sangkut kepada perkara. Kalau hukum istihalah ni bukan perkara. Istihalah ini dia kena pada mesti tu. Makna apa mesti? Mesti mesti ada ni, mesti keluarlah. Tu dia panggil hukum tu. Mesti tu hukumnya. Mesti apa? Mesti tak ada. Baik, mesti tu mana tetap. Tetap tak berganjak, tu makna mesti. Orang kata apa mesti ni? Tetap. Apa dia tetap? Tetap tak berganjak. Itu keputusan yang kita buat. Mesti tak ada buta pada Allah. Mesti tak ada lemah pada Allah Ta'ala. Nak buat mesti tak ada lemah pada Allah. Jangan kita kata mesti lemah. Tu tak kena. Mesti apa? Mesti perkuasa Allah Ta'ala. Mesti Allah bersifat dengan sifat perkuasa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifir dia yang dah kita bagi. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung dalam kelas akan datang. Masuk tajuk utama, iaitu muka surat 14, huraian sifat yang pertama, wujud. Artinya ada. InsyaAllah kita akan mula satu persatu. Kita dah sifir dah ada, sifir kita dah ingat, sifir kita dah kenal, kita dah pandai nak guna sifir. Sifir kita dah selalu sebut. Tanggungjawab kita ini untuk menhukumkan dengan hukum akal tentang satu persatu ciri ataupun sifat yang ada pada Allah. Contoh dia tuan-tuan, apa kamu nak hukum sifat Allah Ta'ala yang bernama Qidamun? Maka kita pandai hukum. Hukum apa? Kita pandai decide. Kenapa? Kerana kita dah faham, kita dah nampak di hati, kita dah tahu, serta kita mengaku. Macam mana kita mengaku? Mengaku dia mesti sungguh Allah bersifat dengan sifat yang bernama Qidam. Itulah dia panggil cara kita nak menghukum. Apabila kita dah nampak, kita dah faham, maka keluarlah pengakuan, keluarlah iqrar, keluarlah kita panggil apa? Kita panggil asyhadu, ai uqirru, aku mengaku. Setiap ciri-ciri ada pada Allah, kita mengaku. Allah Ta'ala ini wujud, ya, kita mengaku sungguh wujud. Mesti sungguh wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan Qidam, huwal awal. Ya, kita mengaku mesti sungguh Allah bersifat dengan sifat yang bernama Baqaun. Itu cara untuk kita nak faham tentang ciri-ciri Allah Ta'ala. InsyaAllah, tuan-tuan tak payah, mudah saja. Kita akan bincang setiap satu dari sudut makna dia, dari sudut huraian dia, dan dari sudut kesimpulan yang benda kita nak pegang. Macam mana setiap satu-satu ciri kita cuba kita bahas, kemudian kita simpulkan benda yang kita nak pegang, yang kita nak tahu, yang kita nak i'tiqad setiap ciri. Kita nak pegang apa maksud wujud, apa maksud Qidam, apa yang kita nak tahu tentang baqa, supaya benda itulah yang kita nak faham, nak pegang dalam hati kita. InsyaAllah tuan-puan, terima kasih banyak kepada tuan-puan yang sudi memeriahkan program kita ataupun muzakarah kita pada malam ini secara simple sahaja. Nak berat-berat tak pandai tuan-puan, nak detail-detail saya pun bukan ahli dia. Jadi kita simple saja, asas-asas saja, basic saja untuk level orang awam. Mudah-mudahan ada manfaat, ada input untuk kita beramal. Kerana ini antara ilmu yang paling tinggi value, paling tinggi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita faham, kita pegang, itulah dia panggil ibadat kita, dia panggil apa? Dia panggil akidah kita, dia panggil amalan
batin kita termasuk dalam akidah yang mempunyai value yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan dan terima kasih kepada semua pengurusi Ustaz Man dan juga ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Presiden sebelah P sebelah K, Al-Fadil Ahmad Fajri selaku Biro Dakwah yang menyusun program kita pada malam ini, dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau P sebelah An-Nur P sebelah. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak dilupakan kepada tuan-puan yang sudi follow kita. Mudah-mudahan juga diberikan manfaat ilmu dan kebaikan mengalir kepada kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan inilah dia aset untuk kita jadikan aset kekal untuk kita tuai di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua sama-sama kepada bagi mereka yang bagi salam saya tak sempat jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Al-Fadil Muhammad Hafiz kita. Siapa lagi yang beri salam? Al-Fadil Ustaz Ibnu Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali, kita jumpa lagi insya-Allah.